Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang khas pada kali ini merupakan suatu sidang yang cukup istimewa. Jadi saya ingin meminta kepada para pegawai setiap kementerian yang terlibat dalam sesi ini untuk ambil nota, ambil catatan apa yang saya ingin utarakan. Kerana apa yang saya utarakan ini bukanlah kesemuanya soal Kementerian Kesihatan sahaja. Di Sabah, sejak kebelakangan ini yang berhormat Yang Pertua, trend menunjukkan bahawa ada peningkatan kes hari demi hari. Saya minta kepada kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan untuk melihat secara serius cara macam mana untuk membendung lebih awal. Kita melihat one step ahead. Jangan sampai nanti sudah naik mendadak, baru kita menjadi panik dan kita teraba-raba cara macam mana untuk kita membendungnya. Oleh kerana di Sabah ini sudah masuk fasa kedua, kita tidak mahu apa yang berlaku pada PRN yang lepas di mana kes kita cukup membimbangkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu yang berhormat Datuk Yang Pertua, kalau kita ingat waktu kes mendadak menjelang apa selepas PRN itu bahawa ramai tenaga perubatan daripada Semenanjung telah pun dikerahkan datang ke Sabah untuk membantu negeri Sabah dalam menangani COVID pada waktu itu. Dan pada hari ini juga saya mendapat maklumat dan mendapat berita bahawa ada di kalangan pasukan perubatan kita yang ada di Sabah juga sekarang sedang dikerah untuk datang ke Semenanjung untuk bantu di negeri-negeri yang kritikal seperti di Selangor. Jadi saya ingin meminta kepada Kementerian Kesihatan supaya melihat perkara ini, jangan kita kerah para pegawai kita, para doktor kita dan juga pembantu perubatan di daerah yang agak berisiko tinggi untuk meningkat COVID. Khususnya di daerah Beaufort umpamanya. Saya diminta untuk menyampaikan poin ini. Supaya jangan dikerah MA ataupun MO daripada Hospital Beaufort untuk datang ke Semenanjung pada waktu ini. Mereka mohon oleh kerana tenaga yang ada di sana sekarang ini juga pun agak kurang. Dan kes juga sedang meningkat di daerah sana. Yang berhormat Datuk Yang Pertua, PPV di Sabah ini harus kita tambah secepat mungkin. Kerana PPV yang ada ini tidak mencukupi. Kita faham satu PPV di Sabah, saya mendapat maklumat boleh menampung sehingga 59,000 dos per day, satu hari. Tetapi pada hari ini mereka hanya dapat membuat suntikan itu maksimum pun dalam 30,000 saja. Jadi maknanya keperluan, keupayaan itu masih tinggi yang berhormat Datuk Yang Pertua. Jadi saya mintalah kepada kementerian terlibat dan juga kementerian yang terlibat dengan vaksin ini, kalau boleh bersama-sama dengan KKM, bantu hantar secepat mungkin vaksin ke negeri Sabah. Oleh kerana PPV kita masih berupaya untuk menampung sehingga 59,000 dos per hari. Jadi sayang kalau kita tidak dapat memaksimalkan keupayaan ini. Dan di Sabah ini geografinya sangat luas. Saya minta kepada KKM supaya menasihatkan, memberi pandangan kepada mesti bahawa one single dose sangat diperlukan di Sabah itu. Kita tidak mampu untuk membawa keluar setiap rakyat yang berada di pedalaman khususnya kerana mereka mempunyai kepayahan untuk keluar. Liputan internet pun boleh katakan susah. Mereka tidak dapat menggunakan apps MySejahtera secara maksimal. Jadi saya minta one single dose ini diperbanyakkan. Kuantitinya saya percaya telah pun diluluskan dan saya percaya mesti kerajaan pusat telah bersetuju untuk menghantar one single dose CanSino ke negeri Sabah. Cuma permintaan saya, kuantitinya harus ditingkatkan. Kerana Sabah negeri yang luas dan memerlukan one single dose ini. Yang berhormat Datuk Yang Pertua, target kita pada by 3rd week of August, saya dikabarkan bahawa rakyat Sabah akan diberi vaksin sebanyak 750,000 orang rakyat negeri Sabah by 3rd week of August. Dan ini adalah suatu kadar yang masih terlalu rendah. Masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan jumlah rakyat dewasa 2.7 juta rakyat Sabah yang harus divaksinkan. Jadi saya minta kepada KKM beri pandangan kepada Mesti dan kerajaan pusat supaya hantar secepat mungkin. Hantar on time
dan hantar lebih banyak vaksin ke negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Speaker, semalam hartal doktor kontrak telah pun kita sama-sama dapat saksikan. Dan this is another wake up call for the government dengan izin. Saya minta kepada kerajaan supaya melihat perkara ini secara serius. Saya faham. Isteri saya seorang doktor yang berhormat Datuk Dipertua. Saya tahu bagaimana kehidupan seorang doktor berhadapan dengan para pesakit, apatah lagi dalam pandemik yang cukup membimbangkan pada hari ini. Saya faham dan saya merasakan kesengsaraan itu. Jadi saya mintalah kepada kerajaan supaya serap mereka secepat mungkin ke jawatan-jawatan tetap. Di samping itu mereka juga barangkali akan dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran dan menjadi doktor-doktor pakar. Yang untungnya siapa? Kerajaan yang untung. Yang untungnya siapa? Negara kita. Mereka boleh memberi khidmat bakti mereka pula kepada rakyat pada masa-masa yang akan datang. Yang berhormat Datuk Speaker, dan saya setuju dengan pandangan yang berhormat Tuara tadi bahawa ada sentralisasi polisi yang harus dipraktikkan oleh kerajaan pusat. Untuk negeri Sabah saya minta polisi ini ataupun konsep ini dipraktikkan. Bahawa ada desentralisasi polisi, SOP yang telah pun ditetapkan kerajaan pusat itu harus dilihat dengan kesesuaian negeri-negeri. Bahkan daerah-daerah juga. Di Sabah ini negerinya luas, daerahnya banyak. Bukan semua negeri itu boleh kita kuat-kuasakan SOP yang seragam. Tetapi mungkin di Kota Kinabalu lain, di Beaufort lain, di Kudat lain. Tetapi kita sekarang ini hanya sama rata. Jadi saya mintalah kepada kerajaan pusat melalui KKM ini adanya praktikanlah desentralisasi polisi ini. Kerana ini akan dapat memperlihatkan bagaimana kita dapat membantu kerajaan, membantu rakyat kita yang tengah susah pada hari ini. Mereka juga ingin mengembangkan kehidupan yang baru selepas pandemik yang cukup hebat ini. Semalam, pada istimewa lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bercakap soal pelan pemulihan negara. Saya suka cita-cita ingin merujuk kepada perkara yang kelima ataupun yang keempat yang disebutkan oleh beliau, iaitu membenarkan buka aktiviti ekonomi. Ekonomi di Sabah ini cukup bergantung kepada IKS dan juga sektor pelancongan. Kalau kita melihat dua perkara ini dapat kita percepatkan proses vaksinasi untuk mereka yang terlibat dalam dua sektor ini, saya percaya ekonomi di negeri Sabah nanti akan dapat dirancangkan semula. Jadi saya minta KKM beri nasihat kepada agensi kerajaan terlibat, Kementerian Pelancongan, kita beri vaksin secepat mungkin kepada sektor-sektor yang tertentu ini supaya mereka dapat memulakan aktiviti ekonomi mereka dengan cepat apabila pandemik kita sudah mula reda nanti insya-Allah. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih secara amnya kepada kerajaan kerana dapat memberikan banyak bantuan kepada rakyat pada hari ini. Cuma saya mintalah kepada KKM tolong beri keutamaan dan perhatian serius kepada kesihatan negeri Sabah. Saya faham banyak daerah di Sabah ini masih memerlukan lagi peralatan kemudahan hospital. Sangat. Ini bukan ceramah. Kemudahan hospital yang masih lagi terlalu rendah, Madam Speaker. Ini poin terakhir saya. Ramai lagi nak bahas Yang Berhormat. Ya. Saya ucap ribuan terima kasih. Saya mohon beri perhatian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.